Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan limpah dan kurnianya masih lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam yang mulia ini. Moga-moga kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ni kita sambung bacaan kitab tauhid kita. Kita masih lagi berada di dalam pembahasan huraian menyatakan hukum syarak. Masih lagi kita berada di dalam pembahasan tentang hukum syarak. Jadi kita lambat lagi nak masuk ni. Nak masuk ke pembahasan sifat-sifat tu belum. Kita bahas dulu tentang hukum-hukum. Jadi sebagaimana kita maklum tahu, hukum tu ada hukum syarak, ada hukum adat, ada hukum akal ya. Hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Hukum syarak, hukum yang menjadi pemutus, yang menjadi penentu kepada hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hukum syarak tu. Siapa kata benda ni haram, Allah taala kata haram. Nabi kata benda tu haram. Benda ni makruh, benda itu harus dan sebagainya. Itu dia panggil hukum syarak. Hukum yang ditentukan, yang menjadi penentu tersebut adalah syari', iaitu Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dipanggil dengan hukum akal. Hukum akal yakni hukum yang ditentukan oleh akal. Yang menjadi pemutus, yang menjadi penentu bagi hukum tersebut adalah akal fikiran kita. Yang kata Allah Ta'ala wajib ada. Siapa? Akal kita yang fikir. Akal kita yang fikir. Kata Allah Ta'ala wajib ada. Mustahil Allah Ta'ala tiada. Mustahil itu dia panggil mustahil pada hukum akal. Allah Ta'ala wajib ada. Wajib ada itu dia panggil wajib pada hukum akal. Pada hukum akalnya wajib Allah Ta'ala ada. Pada hukum akalnya mustahil Allah Ta'ala tiada. Mustahil Allah Ta'ala mati. Mustahil Allah Ta'ala binasa. Mustahil Allah Ta'ala lemah dan sebagainya. Itu dia panggil hukum akal. Jadi yang kita bahas dalam ilmu tauhid ni hukum akal yang kita nak bahas. Yang ketiga dia panggil hukum adat. Hukum adat, hukum yang menjadi penentu kepada satu perkara itu adalah adat. Adat ni apa? Kebiasaan kita. Adat ni kebiasaan lah. Adat kita panggil adat. Adat orang Melayu. Maksudnya apa?
perkara yang orang Melayu biasa kerjakan, biasa buat. Itu adat. Hukum adat ni yang menjadi penentu itu adalah adat tersebut, kebiasaan kita. Adat apa? Pada adatnya, pada kebiasaannya, bila mandi basah. Bila mandi basah, bila makan kenyang, bila tidur pejam, lenak. Bila apa lagi? Dan sebagainya, itu dia panggil adat lah. Ada mandi tak basah, kebiasaan kan. Dia panggil apa? Kita wajib mandi basah kan. Wajib apa tu? Wajib pada adat. Kita mandi wajib basah. Maksudnya apa? Pada adatnya wajib basah. Mustahil tak basah mandi. Macam mana mandi tak basah? Kalau dia mandi macam lain tu lain, kita mandi macam biasa tak basah. Itu mustahil tak basah mandi. Itu mustahil apa? Mustahil pada adat. Pada adat mustahil. Kan kita ambil kertas, kita bakar kan. Ambil kertas, kita ambil lighter, ambil peti api, kita bakar kertas tu. Agak terbakar tak? Mustahil tak terbakar kan. Mustahil tak terbakar. Jadi mustahil tu apa? Mustahil pada hukum adat. Pada hukum adat mustahil tak terbakar kertas. Kertas kecil kita tahu, kita lemparkan ke dalam unggun api yang besar. Takkan tak terbakar. Takkan tak terbakar tu dia panggil mustahil tak terbakar. Mustahil itulah dia panggil mustahil pada hukum adat. Tapi kalau kita katakan pada hukum akal tak mustahil, harus je. Pada hukum akal tak mustahil. Sebab apa? Kalau Allah Ta'ala nak bagi tak terbakar, masuklah pada akal kita, masuk. Jadi terbakar apa semua itu hanya harus pada hukum akal. Sebab tu kita dah baca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai api, ya narukuni bardan, jadilah kamu sejuk, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah ke atas Ibrahim alaihissalam. Walaupun pada hukum adat kita kata mustahil tak mati, mustahil tak terbakar kan. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan oleh siapa? Raja Namrus kan. Raja Namrus lempar Nabi Ibrahim masuk dalam unggun api yang besar kan. Unggun api yang besar, kita kalau masuk, jangan unggun api besar, masuk api yang sikit pun kita dah ni kan. Tapi apa lagi masuk dalam unggun api yang besar, takkan tak mati. Mustahil tak mati. Jadi mustahil tu pada adat mustahil semua tak mati. Tapi pada kita menilik, kita melihat kepada hukum akal, tak mustahil, hanya harus Kalau Allah Ta'ala nak bagi kita tak mati kan. Sebab tu api yang dapat membakar ini pada adat saja dapat membakar. Tapi kalau pada akal Allah Ta'ala nak bagi sesuatu yang lain selain daripada api, dia boleh membakar, ada sifat bakar, boleh. Kalau Allah Ta'ala kata nak bagi air membakar kan, tiba-tiba air itu boleh membakar pula, macam mana? Mustahil pada adat. Air tak boleh membakar, api je bakar, betul? Air tak boleh membakar. Tapi itu dia panggil mustahil pada adat. Daripada hukum akal tak mustahil, Allah Ta'ala kehendak nak buat. Itu dia panggil mustahil pada adat dan mustahil pada akal. Sebab tu hadirin yang dimati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena faham juga lah sedikit sebanyak tentang hukum akal, hukum adat, hukum syarak ni, supaya kita boleh beza kan kita macam orang kata apa. Sebab tu kata Imam Al-Haramain, barang siapa yang tidak tahu perbezaan ataupun tak tahu tentang hukum akal ni, dia seperti orang yang tak berakal, kata Imam Haramain. Orang yang tak tahu tentang hukum akal seperti tak ada akal. Dia tak ada fungsi akal, dia tak tahu membezakan mana mustahil berakal, wajib berakal, harus pada akal. Imam Haramain ni imam guru kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebab tu kalau orang yang dia tak boleh membeza di antara hukum akal, hukum adat ni, semua dia nak bohong pada hukum adat belaka kan. Contoh
Ada orang accident kan. Ada orang accident kereta teruk, remuk habis, hancur. Tiba-tiba dia punya pemandu tu keluar relax saja. Kan? Keluar tak ada apa, tak ada kesan apa, tak luka tak apa. Kita ingat tak masuk akal, kita kata kan. Betul kan tak masuk akal ni macam mana boleh hidup? Itu salah tu. Tak masuk akal, bukan tak masuk akal. Tak masuk pada adat lah. Tak masuk pada adat. Pada adat tak boleh tu, mustahil lah. Kan kereta dah remuk habis tiba-tiba orang tak jadi apa? Mustahil, tak masuk pada adat. Mustahil pada adat. Pada adatnya kalau kereta remuk macam tu, innalillah orang tak ada kan. Tapi ni keluar relax. Itu tak masuk pada adat, bukan tak masuk pada akal. Pada akal kita boleh fikirkan tak, kenapa dia masih boleh hidup? Boleh kerana Allah Ta'ala nak bagi dia hidup. Settle, tak ada masalah. Allah Ta'ala berkehendak dia tak mati lagi, Allah Ta'ala berkehendak dia tak jadi apa, walaupun kereta dia teruk. Itu dipanggil harus pada hukum akal kan. Sebab tu kita kata bukan tak logik akal, bukan tak masuk akal kan. Tak masuk sebenarnya pada adat sebenarnya. Baik, kita baca sikit Bismillahirrahmanirrahim. Dan erti makruh itu, kita masih masuk pada bab makruh. Itu kita masuk pada bab haram kan. Ke makruh dah. Dan erti makruh itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak diputuskan, sekira-kiranya dijanjikan tidak berdosa atau mengerjakan dia, dan diberi pahala atau meninggal akan dia dengan ikhlas, kerana yang makruh itu setengah daripada amaran Allah Ta'ala. Jadi makruh ni cabang daripada hukum syarak lah. Haram, wajib, haram, makruh, sunat, harus. Ada 5. Jadi makruh ni apa? Ialah barang yang dituntut tinggal, yang disuruhkan tinggal sebagai tuntutan yang tidak diputuskan. Maksudnya suruhan Allah Ta'ala untuk meninggal itu dia tak putus, tak kuat seperti mana suruhan haram. Suruhan tinggal pada benda haram. Sekira-kira dijanjikan tidak berdosa atau mengerjakan dia, buat tak berdosa, dan diberi pahala atau meninggalkannya dengan ikhlas. Kerana makruh itu setengah beramaran Allah, seperti makan sambil berjalan. Jadi makruh ni benda yang dilarang juga sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingat tuntutan dia panggil khitabullah Ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Tuntutan atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, daripada nak jadi 5 hukum ni, dia terbahagi pada 3 dulu asalnya. Yang pertama tuntutan untuk buat. Tuntutan untuk buat. Yang kedua tuntutan untuk meninggalkan. Yang ketiga tuntutan yang diberi pilihan nak buat ataupun nak tinggalkan. Tuntutan untuk buat jadi 2. Wajib dengan sunat. Wajib dengan sunat itu tuntutan ataupun perintah Allah Ta'ala untuk kita buat. Cuma beza dia apa? Yang wajib itu jazam dia panggil. Tuntutan itu mesti kena buat. Putus dia panggil, putus. Maksudnya tak boleh tak buat, mesti kena buat. Itu dia panggil wajib. Kemudian tuntutan yang satu lagi, tuntutan juga tapi dia tak jazam. Maksudnya tak sampai habis kena buat. Maksudnya kalau kita tak buat pun masih tak berdosa. Itu dia panggil sunat. Jadi perkara sunat pun sebenarnya adalah perkara yang dituntut kepada kita untuk buat. Jangan kita kata hak tuntut kepada kita ni, yang dituntut kepada kita ni adalah perkara yang wajib sahaja. Perkara sunat juga adalah dituntut kepada kita. Cuma tuntutan itu dia tak sampai tahapnya, peringkatnya itu seperti mana peringkat tuntutan haram. Jadi kalau kita tak buat pun masih lagi tidak dapat azab, tidak dapat dosa. Tapi nak ceritanya sunat pun perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga makruh dan juga haram. Yang keduanya tuntut untuk tinggal.
Allah Ta'ala suruh, tapi suruh untuk tinggalkan perkara tersebut. Suruh untuk tinggal, tuntut untuk tinggal ini ada dua pula, iaitu haram dan juga makruh. Jadi haram kerana tuntutannya itu jazam, jelas. Dalam Al-Quran Allah kata wala taqrabuz zina, jangan kamu berzina. Wala ta'kulu amwalal yatama, jangan makan harta anak itu. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, jangan kamu membunuh satu nyawa melainkan dengan hak. Kesemua tuntutan ataupun perintah-perintah larangan tersebut, itu dipanggil haram yang jazam. Jazam ni maksudnya apa? Memang kena buat. Memang kena buat. Kalau kata buat, kena tinggalkan perkara. Kalau buat juga mendapat dosa. Yang kedua, tuntutan tinggal juga, tapi dia tak sampai tahap dia seperti mana tinggal yang jazam, yang haram tadi, iaitulah makruh. Jadi makruh asalnya juga adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa tuan-tuan, kadang kita faham je nak, faham makruh benda yang tak apa, buat tak apa, tak buat. Tak buat. Buat tak dapat dosa, tak buat kita dah ingat tak apalah, buat pun tak apa kan. Tinggal tak dapat apa-apa, tinggal dapat pahala, buat pun tak ada apa-apa. Kita dah ingat boleh. Tapi sebenarnya makruh juga adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma larangannya itu tak sampai tahap larangan yang haram. Jadi itu makruh tanzih dia panggil. Makruh yang disebutkan sini makruh tanzih. Jadi makruh ni pula, kalau kita mengaji, kita teliti lagi, makruh ni pula ada terbahagi kepada dua. Ada yang dipanggil dengan makruh tanzih dan ada yang dipanggil dengan makruh tahrim. Makruh tanzih sebagaimana makruh yang kita dah faham lah. Buat itu tak dapat pahala kan, tidak disiksa membuat dia, kemudian kita tinggalkan itu dapat pahala. Itu dia panggil makruh tanzih. Yang kedua dia panggil makruh tahrim. Makruh tahrim ni buat pun dapat dosa juga. Buat dapat dosa dan juga dijanjikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia macam haram. Itu dia panggil makruh tahrim. Makruh yang nak sampai tingkatannya kepada haram. Cuma ada beza lah sikit, nanti kalau kita belajar ilmu usul fiqh tu dia dijelaskan. Baik. Jadi yang kita nak bicarakan di sini, dia sebut sini adalah makruh tanzih. Ada bagi contoh apa? Seperti makan sambil berjalan dan kencing sambil berdiri. Makan sambil berjalan makruh. Kita nak berjalan-jalan makan kan. Kalau makan nasi mungkin tak buruk kita kan. Makan nasi kita biasa tak jalan lah. Kita makan benda-benda yang lain lah, yang selain nasi. Makan kopok ke, makan kopok lekor ke, makan apa kan, beli kuih ke apa, kita makan. Jadi hukumnya makruh. Jadi makruh itu tidak sampai kepada tahap kita buat itu haram, tak sampai. Tapi meninggalkan perkara tersebut mendapat pahala dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah cerita kata makruh ni perkara yang Allah tak suka. Mudah ceritanya makruh perkara yang Allah Ta'ala tak suka, perkara yang Nabi tak suka. Itu perkara makruh tu. Kan? Kalau kita faham, makruh ni perkara yang Allah tak suka, Nabi tak suka, baru kita tak buat kan. Biasa orang kita dok bagi takrif, dok bagi apa, dok faham, buat tak apa, tak buat dapat pahala. Buat tak ada apa-apa. Kan? Buat pun tak apa, tak buat. Tinggalkan dapat pahala. Nampak macam tak ada ancaman untuk meninggalkan perkara makruh tu. Tapi kalau kita kata makruh itu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kita benci tu. Allah Taala tak suka buat ni, nak tinggal. Sebab tu istilah makruh tu sebenarnya dalam bahasa Arab, makruh memang maksud dari segi bahasa tu sendiri adalah perkara yang dibenci. Kuriha, karaha, makruh. Karaha yakrahu, makruh tu benda yang dibenci. Benda yang tak disukai, itu makruh. Seperti dia kata makan sambil berjalan.
Samalah bila sebut makan, minum pun sama. Minum pun sama. Minum berjalan, minum berdiri, kan? Minum berdiri. Melainkan kalau kata tempat itu dah tak ada tempat duduk. Itu tak apa, ada masyaqqah. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu, di dalam kesulitan itu membuahkan apa? Kemudahan. Jadi kalau kita ada tempat duduk saja-saja kat rumah kita makan diri, itu tak boleh lah. Kan? Tapi kalau memang ada tempat yang apa, memang tak mungkin untuk kita duduk, tak boleh duduk. Kita nak makan je berdiri. Jadi ada kisah. Ada seorang ulama, ada orang ulama di Mesir. Dia ni ulama besar, ulama hadis. Orang alim dalam bidang hadis lah, orang alim sungguh ilmu hadis. Jadi satu ketika dia berjalan kan, kemudian dengan seorang murid dia kan. Kemudian di Mesir ni dia ada kedai-kedai kan, kedai-kedai tepi-tepi macam tu lah. Dia orang tak letak apa, kerusi, tak letak apa pun. Jadi dia ni nak pergi mengaji, nak pergi mengajar, lewat lah. Jadi tak sarapan lagi, nak beli, nak makan. Nak makan. Kemudian dia beli kedai di tepi jalan tu. Terus dia makan sambil berdiri. Dan anak murid dia pun tengok kan, bagaimana, macam mana Tok Guru ni kan, Syekh ni mengajar hadis. Dalam hadis Nabi macam-macam sebut kan, benda yang makruh apa semua. Maksud orang yang alim, orang yang tahu Al-Quran, orang yang faham hadis, orang yang faham hukum hakam dan sebagainya kan. Macam mana Tok Guru Syekh ni kan, tiba-tiba makan berdiri. Sedangkan perkara itu perkara yang dibenci oleh syarak, dibenci oleh Allah SWT, benci oleh Nabi. Maka lepas pada tu baru dia tanya kan. Bila tanya, apa Syekh berjawab kan? Bagaimana aku nak duduk? Nak sini macam mana nak duduk? Tempat duduk tak ada. Satu tempat duduk tak ada. Di kedai tak ada tempat duduk. Di tepi jalan, kedai tepi jalan. Kemudian kalau nak duduk di tepi-tepi dinding, di tepi longkang tu, itu tempat-tempat tu semua bernajis. Sebab apa? Passion style orang Arab ni, dia kencing apa tepi-tepi dinding. Macam mana aku nak duduk situ? Semua itu tempat tu dah tahu dah, maklum dah orang Mesir ni, orang Arab dia tahu dah dia memang kencing tepi tu. Kita nak pergi duduk situ apa? Kan? Tempat tu penuh dengan najis, dengan kencing dan sebagainya. Maka terpaksalah aku makan berdiri. Maka situlah kena ada ilmu. Tidak, kita nak makan duduk tak boleh. Maka di situ keluar daripada perkara yang makruh ni. Maksudnya ada tempat yang tak mungkin kita duduk, kita kena berdiri kan. Itu kalau orang yang faham dengan situasi itu, panggil al-masyaqqah tajlibut taisir kan. Perkara ada dalam kesulitan itu membawaki kepada kemudahan. Jadi kalau kita saja-saja berdiri, tak boleh lah, kita makruh. Begitu juga kalau kita makan dalam hadis Nabi SAW, makan dalam keadaan apa? Kita bersandar. Kita duduk bersandar, relax. Itu pun makruh juga. Dalam hadis dalam kitab Syama'il, Nabi kata wala akulu muttaki'an. Aku tak makan dalam keadaan aku bersandar. Kata Nabi SAW, makruh. Kalau kita duduk atas kursi, jangan bersandar kan. Kita makan macam tu, kita tak adalah bersandar sangat. Maksudnya kita bersandar relax, makan, itu dalam keadaan kita senang dalam bersandar tersebut, itu juga makruh. Minum dalam keadaan berdiri, makan dalam keadaan berdiri juga makruh. La tashrabanna ahadukum qa'iman, kata Nabi SAW. Jangan kamu minum dalam keadaan kamu berdiri. Melainkan kalau kita minum air zam-zam kan. Air zam-zam kalau kita minum, sunat kita berdiri. Selain daripada air zam-zam, air kat rumah kita, air kowe kita, air duduk kan. Tapi kalau benda yang Nabi tegah, Nabi larang ni, kalau kita fikir secara logiknya ataupun kita buat research, kita buat penelitian dari sudut sains dan sebagainya, kesihatan kan, memang terbukti ada kaitan dengan antara apa yang Nabi sebut dengan sains kehidupan, kesihatan kita. Ada kan. Bila minum diri ini lain dengan kita minum berduduk, tak sama. Makan bersandar lain dengan makan kita ni, tak sama kan.
Begitu juga lah makan bigi dan sebagainya, makan atas kursi ke, makan sila. Itu ada semua. Kalau kita kaji itu semua ada berdasarkan apa yang hadis Nabi SAW bagi tahu itu, semuanya melengkapi ataupun kena dengan sudut kesihatan pun kena dah. Begitu juga sembahyang kan, ada orang dia buat kajian, orang bukan Islam pun, dia orang buat kajian sembahyang ni rupanya bila kita rukuk, kita sujud, kita apa semua pergerakan dalam sembahyang kita itu adalah semua tu dah exercise dah kan. Kalau orang sembahyang tu semua dia sihat sebenarnya, kita sujud dan sebagainya kan, semua itu adalah pergerakan untuk apa, kesihatan tubuh badan kita. Sebab itulah kita Islam itu apa, rahmatan lil alamin, sudah menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan kencing sambil berdiri, kencing berdiri juga hukumnya makruh. Maksudnya makruh tanzih, tak sampai ke tahap haram makruh. Tapi Nabi dalam riwayat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Nabi memang pernah kencing berdiri. Dalam riwayat, dalam hadis, Nabi pernah kencing berdiri. Kenapa tu? Sebab Nabi itu pada maqam ta'lim al-hukmi. Nabi pada maqam untuk mengajarkan hukum kepada kita. Jadi Nabi buat itu bukan sebab bukan sebab Nabi itu terjatuh ke dalam dosa dan sebagainya. Nabi buat itu kerana nak ta'lim, nak mengajar kepada umat. Jadi salah satunya itulah Nabi SAW kencing berdiri. Sebab nak menyatakan hukum. Lepas itu baru Nabi nyatakan hukumnya adalah makruh. Tapi tempat kita, kalau kat masjid mungkin tak ada kan, tanah kita yang tempat kencing berdiri. Kita pergi ke RNR ke, ataupun dekat kalau kita biasa kat supermarket ke, dekat mall-mall yang besar-besar, itu ada tempat kencing berdiri. Tapi dekat Indonesia di masjid pun ada tempat kencing berdiri. ada. Kita kat Malaysia tak ada kan, tak ada. Wallahualam, sepanjang saya duduk di Malaysia ni tak pernah jumpa lagi lah masjid yang buat tempat kencing berdiri. Kita tahu kan, ni masjid kalau mungkin ada pun dekat arena atau bukan masjid lah, tak ada. Tapi di Indonesia ada. Malaysia ada orang. Ada tu seumpama macam nak menggalakkan orang kencing berdiri lah pula kan. Wallahualam. Itulah, alhamdulillah lah kita di Malaysia kita ni masih lagi menjaga lah baru. Ya. Dan makan akan makanan yang berbau yang keji, seperti memakan bawang putih dan sebagainya daripada perkara yang makruh. Ini kita makan perkara makanan yang berbau busuk, bau keji ni, bau yang tak elok, bau yang busuk. Seperti makan bawang putih, makan petai, nak semayang maghrib dah lagi nak datang masjid jemaah. Ada petai pula kan. Makan nasi dulu pergi maghrib. Makan nasi, petai pula, genuk. Sini panggil apa? Kerdas Kerdas lah. Kalau kami belah Kedah panggil genuk. Genuk atau genuk. Genuk tu. Tapi susah nak cari haji lah tu, buah kerdas tu. Ada tapi susah sikit lah nak cari kan. Kalau petai tu banyak lah jumpa kan, jering. Sebab katanya buah kertas ni susah nak ambil, dia pokok tinggi. Jadi susah juga nak jumpa. Tapi sedap lah, makan memang sedap kan. Kalau orang yang makan ulam-ulam, cabai-cabai ni dia sedap kan. Saya pun suka makan macam tu, makan ada ulam-ulam tu semua. Petai-petai. Kita tahu lagu makruh tapi sedap. Tapi sebenarnya ulama dia bahas makruh tu di ketika mana. Bukan ke semua tempat makan yang ni makruh, tak juga. Kalau kita makan lagi nak tidur, makan ataupun duduk rumah tak pergi mana, makan je lah, tak makruh sebenarnya tu. Kita nak solat kan, atau mungkin kita nak jumpa orang, ada majlis, ada apa, itu je makruh. Kita nak semayang, itu makruh lah. Kita nak ibadah yang lain makruh. Pergilah makan saja duduk rumah kan, kita memang tak pergi mana dah. Makan je lah, tak ada masalah. Tak makruh. Jadi makruh maksudnya sebab makruh tu mengeluarkan bau yang keji, bau yang busuk. Orang yang lain itu dapat terganggu dengan bau tersebut.
Itu di antaranya lah bawang putih, petai, dering, kenuk ataupun kedah. Kalau kata adik-beradik 3 tu yang paling bau tu kedah tu kot. Kan? Kedah berkuat kot kan. Dering, kedah. Dering kalau yang tua tu kan. Petai ni boleh gagah, petai ni boleh gagah dia. Dering ada. Kalau yang muda tu dia tak bau kan. Yang dah tua kan. Oh, yang tanam tu. Bau lagi ya. Baik. Itu tu benda-benda yang makruh. Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Kerana yang makruh itu satu amaran dibenci akannya oleh Allah Ta'ala atas mengerjakannya. Adalah yang dibenci akan dia oleh Allah Ta'ala akan mengerjakan dia. Ini perkara yang kita mengerjakan makruh juga, iaitu termasuk dalam perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Perkara yang Allah Ta'ala benci. Jadi eloknya kalau kita mampu untuk tinggalkan perkara tersebut, kita tinggalkan. Mungkin kalau kita dah tak mampu sangat, kita buat pun tidaklah dijanjikan siksaan kepada kita. Habis itu tentang makruh. Dan erti harus pada syarak itu ialah barang yang dibiar dan dihalak akan dia dengan berdosa, dan tidak dijanji siksa dan tidak dijanji dengan pahala atau mengerjakan dia, bahkan diberi pilihan antara buat dan tinggal, seperti berjalan, tidur, makan, minum dan sebagainya daripada perkara yang harus. Jadi harus ni pula ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Perkara yang kita buat tak dapat pahala, perkara yang kita tinggalkan juga tidak diberikan kesiksaan. Tak dapat apalah maksudnya. Buat tak dapat pahala, tinggal tak dapat siksa. Jadi itu dia panggil perkara yang makruh. Bahkan diberi pilih di antara buat dan tinggal. Diberi pilihan. Itu ya tuntutan yang ketiga, iaitu takhyir. Tuntutan untuk diberi pilihan, sama ada kita nak buat ataupun tidak. Itu dia panggil perkara yang harus. Dia kata sini apa? Seperti berjalan, tidur, makan, minum dan sebagainya daripada perkara yang harus. Berjalan, kita berjalan saja makruh, harus. Ini masuknya di sini adalah pada asalnya di makruh harus ni dia boleh naik tingkatan dia kepada yang lain. Boleh jadi sunnah, boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Misalnya berjalan ke masjid sunnah. Kan? Sunnah kita pergi masjid. Dapat pahala berjalan tu. Kemudian berjalan ke tempat maksiat, kan? Berjalan pergi kelab malam misalnya contoh. Jalan pergi disko, pergi konsert dan sebagainya, yang kita tahu di dalam tu ada perkara-perkara maksiat, maka berjalan itu hukumnya haram. Jalan tu pergi. Kullu ma yuaddi ila haram fa huwa haram. Tiap-tiap sesuatu yang membawaki kepada haram, maka dia pun haram. Ya, kita berjalan nak pergi pada tempat, asalnya berjalan tu harus berjalan. Hukum asal berjalan tu harus. Tapi kerana kita nak pergi ke tempat yang haram, pergi tempat yang maksiat, maka perkara tersebut juga, berjalan itu juga hukumnya haram juga. Kan? Kita nak pergi masjid, dapat pahala, hukumnya sunnah. Dan seumpamanya. Jadi dia tengok bergantung kepada tujuan, makan, minum sama. Kalau kita makan biasa-biasa saja, boleh hukum makan kan, makan. Tapi kalau kita makan, kita niat apa? Kita makan, kita niat besok, kalau kata aku makan pagi ni, nanti aku nak buat ibadah supaya kuat. Bila kita makan, ada ketahanan badan kita kuat untuk kita melakukan ibadah. Maka makan itu hukumnya sunat. Kan? Jadi sunat makan itu. Tapi kita makan saja jadi harus. Kalau kita makan sampai berlebih-lebihan, kan, makan sampai pecah perut. Haram makan saja pun haram. Sebab apa? Memudaratkan badan kita. Memudaratkan tubuh badan kita. Kemudian bila kita makan banyak sampai tak larat nak sembahyang, kan? Kalau sembahyang sunat tak apa lagi, tak larat, sampai tak boleh dah nak sembahyang wajib pun.
maka haram pula orang yang makan tersebut. Itu perkara yang harus. Daripada perkara yang harus tetapi dikatakan harus tersebut itu selama tidak jadi tangga. Ini dia. Selama perkara harus itu tidak jadi tangga bagi 4 perkara yang terdahulu. Apa? Selama tak menjadi tangga ni, maksud tak menjadi jalan kepada haram, tak menjadi jalan kepada sunat, tak menjadi jalan kepada makruh, tak menjadi jalan kepada wajib. Kan? Kalau perkara itu menjadi jalan bagi 4 hukum yang tadi, maka diikut kepada hukum tersebut. Maka jika jadi tangga bagi 4 yang terdahulu, maka tidak dinamakan yang harum lagi. Tak nama harum dah. Seperti berjalan, maka jika berjalan itu kerana menuntuti ilmu, dia mengaji, berjalan nak pergi menuntut ilmu, nak pergi ke tempat majlis ilmu yang wajib, maka wajib pula berjalan itu. Dia tahu malam ni ada mengaji tauhid misalnya. Tauhid ni ilmu wajib, ilmu fardu ain, kena Tuhan. Maka hukum berjalan dia pergi ke tempat mengaji tauhid tadi tidak lagi harus, tetapi berjalan itu pun menjadi wajib dah. Macam kita sebut tadi. Dan jika berjalan kepada maksiat, maka haram berjalan itu. Berjalan pergi tempat kita sebut tadi, maka berjalan itu pun haram. Jadi kaedah dia yang ulama letak, kullu ma yuaddi ilal haram fahuwa haram. Tiap perkara yang membawa kepada haram, maka perkara itu pun haram juga. Berjalan ke tempat haram, maka berjalan itu pun haram. Berjalan pergi tempat yang wajib, berjalan itu pun wajib, dapat pahala wajib. Dan jika kepada yang sunat, maka sunat. Kalau sunat. Dan jika makruh, maka makruhlah berjalan itu. Demikianlah tiap-tiap yang harus itu. Inilah huraian hukum syarak. Maka bagi engkau menghendak lebih panjang, hendaklah engkau belajar di kitab-kitab yang besar pada usul fiqh dan kitab-kitab fiqh. Wallahu a'lam. Dia kata bab-bab ni kalau kita nak teliti lagi, hendaklah kita mengaji adalah ilmu usul fiqh pula. Ilmu usul fiqh yang bicara khusus tentang bab ni, dan mengaji adalah ilmu fiqh yang membicarakan khusus tentang hukum-hukum wajib, makruh dan sebagainya. Jadi di dalam ni kitab usuluddin, kitab tauhid, kitab akidah, dia datangkan secara sekali lalu sahaja. Bukan dia nak huraian tu, cuma dia nak nampakkan perbezaan yang hukum-hukum yang kita sebutkan tadi. Jadi dia datangkan di atas jalanan sekali lalu sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Sampai dulu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.